Okey, Assalamualaikum, selamat petang semua para pelajar saya. So, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam bab keempat. So, insyaAllah dalam minggu ni kita akan selesaikan bab 4 dan bab 5. So, untuk sekarang ni kita akan teruskan kepada bab 4, iaitu rancangan perniagaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya business plan. So, untuk slide kali ni ia dibuat oleh Puan Nur Farhana binti Omar. So, terima kasih kepada Puan Nur Farhana. Macam biasa saya convert sikit daripada slide Puan Farhana. Okey, rancangan perniagaan. So, bab keempat, rancangan perniagaan. So, untuk makluman anda semua, untuk bab keempat, anda ada satu tugasan. Tugasan kita dah selesai BMC. Kita on the way untuk menyiapkan dan menghabiskan kita punya FB page dan juga Instagram. Untuk anda, saya nak ingatkan sekali lagi, pastikan requirement yang saya setkan anda kena selesaikan, dan juga jangan lupa masukkan sebarang perjalanan perniagaan anda, maksudnya pembelian anda di antara transaksi perniagaan anda, penjualan anda bersama dengan anda punya customer perlu dimasukkan, dan juga promosi bagaimana anda mempromosikan anda punya produk. So, kita akan masuk bab kelima. Walau bagaimanapun saya nak touch sikit untuk anda punya FB page dan juga Instagram. Kita kena ada soft sell dan hard sell. So, soft sell dan hard sell kita akan cover dalam bab keempat. Tapi memandangkan anda dah proceed untuk tugasan tu, so soft sell secara asasnya daripada segi kefahaman saya, kita tidak menjual secara terus. Kita kebiasaannya apa yang dibuat oleh para penjual ataupun para usahawan di luar, kita share dia punya kebaikan sesuatu bahan tu. Dia share benda-benda yang indah mengenai yang baik, mengenai bahan untuk barang-barang ataupun bahan untuk menghasilkan produk tu. Okey. Dia tak akan share ataupun dia tak akan terus menjual barang tu. Kita akan fokus nanti pada bab yang terakhir, bab yang kelima. InsyaAllah saya akan buat secepat mungkin. Dan untuk hard sell, kita direct je. Okay. Terus kita nak beritahu customer, kita menjual. So, hari ni kita ada promosi dan sebagainya. Itu adalah hard sell. So, saya ulang sekali lagi. Pastikan progress untuk FB page dan Instagram anda berjalan. So siapa yang dah hantar perjalanan perniagaan mereka, terima kasih. So, siapa yang belum, teruskan untuk buat report. Masa semakin mencemburui kita. Tanpa membuang masa, kita pergi ke rancangan perniagaan. So, tolong teliti betul-betul. Di dalam komen di YouTube nanti, saya akan beri tajuk tugasan anda. So, boleh saya katakan ianya sebagai tugasan terakhir anda. Boleh saya katakan ia sebagai tugasan terakhir anda untuk subjek MPU ni, iaitu subjek entrepreneur. Okey, rancangan perniagaan. Okey, rancangan perniagaan adalah dokumen bertulis antara 25 hingga 40 halaman. Ingat 25 hingga 40 halaman. So, bermaksud jika anda buat rancangan perniagaan ataupun business plan, mesti 25 hingga 40 halaman. Okey, dia menerangkan apa? Perniagaan atau projek yang akan dijalankan, hala tuju perniagaan dan bagaimana ianya akan berkembang. Ulang balik, perniagaan atau projek yang akan dijalankan, hala tuju perniagaan dan bagaimana ianya berkembang. So, kita buat business plan ni ada sebab. Ada sebab. Kalau kita baca balik, first maksud dia menerangkan projek yang akan dijalankan. So, kemungkinan kita membuat business plan ni untuk bertujuan untuk kita buat pinjaman atau sebagainya. Okey. Kajian yang telah dibuat, apa yang ada dalam business plan, kajian yang telah dibuat atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengembangkan perniagaan, jangkaan dan bagaimana pelaksanaan strategi perniagaan. So, dia banyak purpose lah. Banyak purpose. Itu adalah dalam business plan apa yang perlu ada. Okey. Selain daripada business plan, so dia ada banyak nama lah. Ada yang panggil dia rancangan induk perniagaan. So, ada yang panggil dia paperwork dan juga prospectus.
So ada 3 nama lain. So mungkin ada nama yang lain juga, tapi apa yang Puan Farhana share dengan kita dalam slide ni adalah 3 benda ni. So ada juga ataupun map yang akan menentukan arah dan strategi bagaimana kejayaan akan dicapai oleh seseorang usahawan. So dia punya percaturan perancangan perniagaan dia boleh dilihat dalam kita punya business plan ataupun rancangan perniagaan. So saya harap kat sini clear apa yang perlu ada secara asasnya dalam business plan. So nama lain business plan ni. Okey, kepentingan rancangan perniagaan ataupun business plan dalam kepada usahawan. Memberi peluang kepada pengusaha ataupun usahawan untuk melihat dan menilai idea perniagaan atau projek perniagaan dengan teliti dan lebih fokus. So kita nampak kemungkinan yang akan berlaku. So sebelum kita membuat sesuatu, kita nampak adakah perancangan kita ataupun percaturan kita ni betul-betul nampak clear, ataupun sebaliknya kita boleh tengok kat situ. And then untuk memberikan gambaran keseluruhan projek yang dicadangkan, adakah berdaya maju atau tidak. So penting So sebelum buat sesuatu, kita kena ada benda ni. Bantu usahawan membuat anggaran dan sumber keperluan perniagaan dengan betul dan tepat. So dalam business plan ni ada juga bagi saya dia punya elemen bahagian kita punya bajet. Dia bukan sahaja kita cerita pasal kita punya perancangan, termasuk perancangan keuangan pun kena ada. Sebab kita boleh tengok secara keseluruhan dia. Okey, yang seterusnya, usahawan akan dapat menyedari masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan projek perniagaan. So kita mungkin kita nampak kesilapan yang kemungkinan akan berlaku. Dekat mana akan ada failure. So sebelum kita buat, kita dah boleh cover. So kalau ikutkan kemungkinan akan ada failure juga selepas kita buat selepas kita melaksanakan projek ni. Tetapi apa yang nak diterangkan sini, kita nak kurangkan risiko failure tu ataupun risiko kegagalan sesuatu projek tu. Bersambung ada lagi, membuat garis panduan untuk menguruskan perniagaan. Soalan 7 lah. So perniagaan ni tak boleh kita memelasah je. Kita ada hala tuju, kita punya KPI. Kita buat projek ni mungkin macam mana? Mungkin kita buat projek ni, kita target kita akan dapat 3 juta, 5 juta. Itu besar sangat lah. Katalah kita nak dapat 100,000, kita kena target betul-betul supaya kita mengurangkan kesilapan yang akan berlaku. Membuat ramalan penjualan, perbelanjaan dan aliran tunai perniagaan. So bagus lah business plan ni ataupun perancangan perniagaan ni. Kita boleh buat macam projection, anggaran ataupun ramalan kita punya bisnes ke penjualan kita macam mana, penggunaan duit kita, sebab kita akan listkan apa keperluan kita untuk kita buat sesuatu perniagaan ataupun kita nak membuat sesuatu projek lagi. So kita dah ada bisnes, tapi kita nak mengembangkan bisnes. So kat situ pun kita boleh buat dia punya business plan. Okey, terangkan tugas dan tanggungjawab dan keperluan dan jangkaan perniagaan. Dan sambil itu kita boleh menilai prestasi perniagaan melalui kita punya ramalan ataupun anggaran ataupun projection, rancangan untuk pembuatan produk baru, buat cadangan untuk permohonan pembiayaan. Itu salah satu kita punya purpose, kita punya business plan ataupun rancangan perniagaan. Kita nak buat permohonan bantuan kewangan ataupun pinjaman daripada pihak bank. Okey, bagi pihak luar tadi, kepentingan bagi pihak usahawan. Apa pula kelebihan ataupun kepentingan bagi pihak luar? Okey, bank dapat mengetahui potensi projek yang dicadangkan melalui permohonan pembiayaan perniagaan. So kita kebiasaannya kita buat business plan ataupun prospectus ataupun paperwork ni, kita nak dapat pinjaman daripada bank. So bila kita nak buat pinjaman kepada bank kena sandarkan paperwork. Dia nak tengok kita punya projection kita punya, mungkin dia nak tengok kita punya aliran perniagaan keuangan kita sebelum ni bagaimana. So bila dia tengok benda ni betul, dia tengok benda ni nampak ada harapan untuk diperjalankan, ada harapan ataupun nampak benda ni serius dan fokus, boleh pergi jauh, baru dapat. Kita tak boleh buat pinjaman tanpa sesuatu dokumen untuk sandarkan. So memang bank memerlukan macam saya cakap tadi, business plan, kita punya paperwork dan sebagainya perlu ada. So untuk membangunkan rancangan perniagaan dan juga paperwork ni, atau nama lain paperwork tadi, bukan mudah. So kita kena, dalam video kali ni memang kita akan belajar secara asasnya
bukanlah bila saya mengajar anda dalam bab ni anda akan dapat secara terperinci. Just apa yang saya share, yang sedikit saya ni dapat memberi anda gambaran bagaimana rancangan perniagaan itu dibuat, bagaimana ideanya. Mungkin anda akan, bila kita buat benda ni betul-betul, kita akan nampak, oh mungkin kita boleh tambah kat sini. Tapi secara asasnya, inilah video pertama untuk anda mendapat, orang kata, idea dia. Okey, dari segi pembekal pula, dapat mengetahui idea yang jelas mengenai kedudukan perniagaan dan kewangan untuk tujuan menilai sama ada untuk memberi kemudahan kredit atau tidak. So kebiasaannya bila kita berniaga ni, kita boleh dapat kemudahan kredit. So kadang-kadang supplier, pembekal atau supplier benda yang sama, so memberi kita pinjaman kredit. So dia bagi barang dulu. So sebulan, mungkin hujung bulan kita boleh bayar. So itu bila dia tengok kita punya perniagaan bagus. So pembekal pun tak nak bermain dengan risiko kan, sebab dia pun berniaga. Dan supplier pun berniaga, jadi dia akan tengok kita punya, macam mana kita punya keadaan. So melalui daripada kita punya business plan tadi lah, paperwork kita lah. So dia confident dengan kita, dia tengok kita punya aliran perniagaan, aliran kewangan kita, keluar masuk dan sebagainya bagus. InsyaAllah kita dapat kemudahan kredit. So kebiasaannya tak semua di peringkat awal syarikat-syarikat mendapat kemudahan kredit. So bila dah dia tengok pembekal ataupun supplier tengok kita punya prestasi, barulah kita dapat kemudahan kredit. So kita nak confidentkan pihak bank, kita nak confidentkan pihak pembekal, bukan mudah Sebab itulah paperwork penting. Staff pula dapat mengetahui hala tuju dan tujuan perniagaan, membolehkan mereka menjalankan kerja yang diharapkan oleh perniagaan yang dijalankan oleh dia punya majikan. So pekerja, bila kita tengok paperwork, prospectus kan, kalau company besar-besar, TNB, Telekom, dia akan ada prospectus di hujung tahun. Kita akan nampak dia punya projection, dia punya keuntungan tahunan kan, benda tu kan. So bila kita sebagai pekerja, kita dapat tengok benda di depan mata, dia punya aset berapa. So kita confident dengan syarikat yang kita bekerja lah. So contohnya kalau saya kerja dengan, kalau GLC kita panggil Petronas. Kalau kita tengok prospektus Petronas, kita tengok keuntungan dia berbilion tahun kan, dengan bonus dia macam mana. Jadi kita sebagai staff, kita pun bersemangat untuk bekerja secara automatik, dan kita akan bersama-sama untuk berjuang membangunkan syarikat. So pentinglah benda ni, prospektus, paperwork, business plan, rancangan dengan perniagaan ni sangat penting. Dia bagi usahawan, bagi bank, bagi pembekal atau supplier dan juga staff. Dia sangat-sangat penting untuk mereka, untuk semua kita tahu kedudukan perniagaan kita. Okey, untuk customer pula macam mana? Kita punya pengguna dapat mengetahui sama ada perniagaan yang dijalankan dapat menawarkan produk atau perkhidmatan yang selamat dan meyakinkan, mengetahui proses pembuatan terjamin dari segi keselamatan dan kesihatan. So bukan sahaja dalam tu ada kita punya kewangan, ada juga kita punya bisnes tu, kita punya apa yang kita buat dalam kita punya rancangan perniagaan. So dalam rancangan perniagaan terlalu banyak benda. So kejap lagi kita akan pergi apa yang perlu ada dalam kita punya rancangan perniagaan. So inilah kelebihan-kelebihan yang dapat oleh, macam tadi kita kelebihan dari segi pengguna, dari segi usahawan, dari segi pihak luar. So kali ni pengguna. So pengguna bila tahu, maksudnya dia dapat refer daripada rancangan perniagaan atau prospektus dan sebagainya tadi. So confident lah. So bila pengguna confident, so kita punya perniagaan akan meningkat maju. Dan yang paling penting, pelabur. Okey, dapat mengetahui maklumat perniagaan, meyakinkan pada bakal pelabur untuk membuat pelaburan. So bagi saya, kalau saya pernah sembang-sembang dengan rakan-rakan, kadang-kadang kita berniaga kita pinjam melalui bank. So ada juga sahabat saya yang cerita, ada mereka yang banyak duit, dia juga menjadi pelabur. So ada persen lah. So ada hitam putih, dia buat secara kata matikan stamp untuk mesahkan, merasmikan, mengofficialkan dokumen perjanjian tu. Macam sahabat saya cerita, ada seorang tu memang banyak duit, dia menjadi pelabur. So dia bukan bank, tapi dia juga dikira sebagai pelabur. Dia tu confident. So biasanya peniaga tu akan jumpa dengan beliau. So bila dia tengok paperwork tu, dia tengok projection perniagaan dia selama 6 bulan ataupun setahun, perjalanan dia punya projek tu, dia confident, so dia melabur. Macam itulah. So selain bank, ada juga mungkin ada orang perseorangan yang jadi pelabur-pelabur, ataupun banyaklah pelabur ni daripada banyak segi lah. Maksudnya daripada pelbagai jenis manusia. Macam tu. Itu
pandangan saya dan juga saya punya pengalaman bersama rakan-rakan kan. So ada yang banyak duit menjadi seorang pelabur kan. Bukan bank saja, maksudnya kita boleh dapat bantuan kewangan daripada pelabur. Mungkin mak ayah kita juga kita boleh consider as a kita punya investor kan, pelabur kan. So adalah kita punya di dalam labur, takkanlah bagi 1,000 dapat 1,000 kan. Pelabur ni mesti ada untung. Kalau bank pun dia ada dia punya bunga dia kan. So apatah pelabur kan, macam itulah. Okey, ciri-ciri businessman, rancangan perniagaan yang baik, fakta dan maklumat yang digunakan betul dan terkini. So jangan menipu. Benda ni tak boleh. Kalau tak bagus, pandai-pandai lah. Maksudnya macam cakap kalau tak bagus mungkin perlu diperbaiki. So kita kena bagi yang betul, jangan nak menipu. Sumber yang boleh dipercayai, rekod dan maklumat, dalaman, data kajian pemasaran dan lain-lain. So ni projection. Mana kalau saya nak melabur produk A, kita tengok kita punya customer kita punya kita punya market kita, target market kita macam mana. Kita rasa dengan projek ni di kawasan ni kita boleh pergi jauh. So benda tu kita ada kajian lah. So sebab tu sebelum kita buat paperwork untuk sesuatu projek baru, kita kena buat kajian. Usahawan tu kena buat kajian. Adakah katalah hari ni saya nak jual, contohnya sekarang ni dori kan, kulit ikan dori, salted egg dan sebagainya, itu tengah hit. So saya nak berniaga di kawasan A. Kalau ikutkan di Kuala Lumpur, di Selangor, Putrajaya, tempat orang kata sumber duit kat situ yang banyak. So benda ni bagus, kita rasa okey, kita dah buat kajian, memang orang suka benda ni. Kita pump satu kali dekat area Lembah Kelang, area yang saya cakap tadi, kita meletup. So confirm lah. Sebab tu kita kena buat kajian untuk memastikan sebelum kita proceed untuk sesuatu projek berjaya atau sebaliknya. Okey, maklumat atau data yang dikumpulkan akan dianalisa secara terperinci dan disahkan. So maklumat yang kita dapat, kajian yang kita buat selama ni maksudnya kita masukkan dalam kita punya business plan tu, kalau boleh disahkanlah, masuk baru pelabur kita, pihak bank atau sebagainya melihat benda ni, benda ni betul, bukan dibuat-buat. Bukan nak tunjukkan benda yang indah tetapi tak benar. So bila disahkan oleh orang kata badan-badan yang betul ataupun mereka-mereka yang kompeten, yang memang disahkan boleh membuat verifikasi ataupun atau sebagainya, memang customer atau pihak pelabur akan pasti mudah sangat untuk membuat pelaburan dengan kita. Maklumat dan data akan sentiasa dikemas kini mengikut keadaan terkini. So ni tak boleh, memang kena up to date. Mempunyai penyata kewangan yang lengkap, prestasi perjalanan perkewangan dan penyata akaun penting. So macam saya cakap tadi, prospektus TNB Telekom kita boleh tengok, memang cantik. Kita boleh nampak dia punya perkembangan, dia punya perjalanan 1 tahun, turun naik, memang dia share secara telus. Kalau bankrupt, bukan bankrupt lah, maksudnya kalau untung lah. Kalau kata rugi sikit, dia akan mention rugi, dia tak akan menipu. So far memang Alhamdulillah kita nampak memang dia share benda yang betul. So dia tak akan tipu. Kalau tabung haji pun dia akan tunjukkan tahun ni keuntungan banyak ni, tahun ni rugi banyak ni. Dia akan maklumkan secara betul buat kepada dia punya pelabur dan juga untuk yang mereka-mereka yang pendeposit tabung haji lah. So macam tu. So lagi selain tu, dia mempamerkan koordinasi semua fungsi dan aktiviti perniagaan. So apa aktiviti perniagaan selama ni yang kita buat, dia akan senaraikan. Dan juga fungsi setiap orang kata pengurusan, dia akan maklum kat situ. So selain daripada kewangan, kita punya perjalanan perniagaan, termasuk kita punya fungsi setiap ahli lembaga pengarah dan lain-lain dimasukkan supaya orang tahu. Bertindak sebagai satu pasukan untuk mencapai kesasaran yang ditentukan. Menunjukkan tekad, komitmen dan kecekapan seorang usahawan, mempunyai rancangan tindakan jelas dan dapat dilaksanakan. So bila kita nampak rancangan perniagaan tu mantap, kita nampaklah usahawan membangunkan business plan tu dengan komitmen yang bagus dan juga tekad yang serius. Maksudnya dia bukan main-main. Tak, kita boleh tengok hasil business plan ataupun rancangan perniagaan orang betul buat dengan serius ataupun asal boleh je, kita boleh nampak dia punya hasil dia. Kena ingat tadi, dia ada jumlah page dia, dan setiap jumlah page dia mesti mantap. Dia tak boleh buat kata cincai boncai, sebab dia menentukan masa depan sesebuah syarikat. Alright, kenapa business plan ni gagal? Objektif yang dia capai tidak wajar, ke laut. Nak buat pinjaman, nak maklumkan kepada pihak pelabur, tak serius, maksudnya tak betul, tak tepat.
data yang dikeluarkan tak up to date. So memang ke laut habis lah. Tiada tujuan yang tepat. Kenapa kita bangunkan paperwork ni ataupun business plan ni? Kita pihak bank tak nampak dia nak buat apa sebenarnya business plan ni, ataupun paperwork ni nak buat apa sebenarnya, nak buat nyaman ke, nak saja-saja ke, kena clear. Usahawan tidak benar bersungguh mengenai business plan yang dibuat. Usahawan kurang pengalaman dalam membina rancangan perniagaan itu sendiri, so kena belajar. Kalau kita first time nak buat paperwork, kita tak boleh main belasah. Kita kena belajar mereka-mereka yang di luar sana. Kita kena menuntut dengan mereka-mereka yang pakar. Benda ni memang kena belajar. Lemah dengan ancaman dan cabaran. So tak kuat, goyang. Kena cabaran sikit dah akan kabut. Itu sebagai usahawan, sifat dan sikap ni tidak boleh ada dalam diri mereka. Mereka kena sangat proaktif dan mantap, tidak memenuhi kehendak pengguna itu sendiri. Benda ni kenapa kegagalan berlaku pada paperwork kita, business plan kita ni, dah sebab-sebabnya. Alright. Okay, format business plan. Ni anda kena clear. Apa itu format business plan? Apa yang perlu ada dalam business plan kita? Okay, kalau ikutkan dalam nota ni ada 14. Maksudnya bila anda bangunkan business plan nanti, so anda dah ada perniagaan anda, kan, betul tak? Anda ada yang dah jual macam-macam jenis, so anda menganggapkan anda punya sebuah syarikat yang mantap. So dalam syarikat anda, even anda jual bundle dan sebagainya, anda kena impikan, bermain-main dengan bermimpi-mimpi, angan-angan mak jenin lah. Kita ada sebuah syarikat yang boleh anda laksanakan buat business plan. So dalam business plan anda kena ada 14 benda ni, 14 perkara. Kita kena ada konten, isi kandungan dia. Kita ada rumusan eksekutif, kita ada pengenalan, kita ada objektif, kita ada latar belakang perniagaan kita, kita kena ada latar belakang pemilik kita kena ada latar belakang projek yang hendak dijalankan. Kalau katalah anda dah ada bisnes, anda nak mengembangkan bisnes anda, maksudnya anda ada projek baru, kena cerita apa latar belakang projek anda yang terbaru tu, supaya pihak pelabur faham dan tahu, okey, projek ni ada harapan dan kita boleh benarkan, kita setuju untuk melabur. Kita kena ada plan organisasi. So dalam syarikat kita kena ada managing director, kena ada kita punya ahli lembaga pengarah, kita kena ada setiausaha kita dan sebagainya, kena ada clear. Lepas tu kita ada plan pemasaran. So pemasaran sangat penting. Jangan nak dah ada produk tetapi plan pemasaran tak bagus, tak mantap, so rugi lah. Kena ada plan operasi. Lepas tu kita ada plan kewangan kita kena ada jadual pelaksanaan projek kita. Mungkin kita boleh panggil dia carta perbatuan kita, macam mana kita nak proceed perniagaan ni macam mana. Lepas tu kita ada summary daripada keseluruhan tadi dan juga dokumen sokongan ataupun supporting document. So pastikan, make sure 14 perkara ni ada dalam anda punya business plan yang anda akan buat nanti. So hari ni 1 April, hari ni 31 Oktober 31 Oktober betul, 31 Oktober 31 bulan 10 2020. So saya beri anda masa dalam seminggu. So video ni akan diuploadkan hari ini dan tajuk akan saya berikan dalam ruangan komen YouTube nanti. So anda kena buatkan benda ni. So kita teruskan. So kita dah cerita secara ringkas 14 perkara dalam kita punya business plan kita. Apa itu isi kandungan? Okey, yang pertama adalah konten, isi kandungan, senarai isi kandungan. So kena ada perjalanan dia. So bila kita tahu, so yang ni pergi muka surat ni, ini pergi muka surat ni. So ini kita punya checklist. So senang kita nak buat. So yang penting kena ada 14 perkara. Okey, apa itu dimaksud dengan executive summary? So ataupun rumusan eksekutif dalam bahasa Melayu ni lah. Mengetengahkan perkara-perkara penting dalam rancangan perniagaan, membangkitkan minat para pembaca untuk meneliti isi kandungan rancangan perniagaan yang telah disiapkan, di mana jika kita teliti rumusan eksekutif menceritakan segala-galanya secara ringkas, padat dan mantap. So secara overallnya, apa yang anda nak cerita dalam 14 perkara tu ada dekat executive summary. Kalau kata macam kami kadang-kadang buat kajian, memanglah dia ada kita ada metodologi, kita ada kajian literature dan sebagainya. Tapi yang paling penting kebiasaannya para panel, orang akan melihat kita punya abstract ataupun executive summary dulu. So kat situ kita ada kita punya metodologi, dekat situ kita ada kita punya keputusan dan sebagainya kat situ. So kalau orang nak menarik minat untuk melihat kita punya business plan, dia akan melihat pada executive summary dulu. So kalau kat situ anda buat dengan bagus, maksudnya ayat-ayat yang tersusun dengan fakta-fakta yang dengan
sedikit maklumat kat situ, kita dah dapat menggambarkan keseluruhan projek anda. Memang cantik lah. So kena bahasa anda kena mantap lah. Sama ada anda menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, semestinya make sure benda tu dalam keadaan tersusun dan mudah difahami oleh para pelabur ataupun pihak bank ataupun sebagainya, atau siapa saja yang nak melihat anda punya business plan ataupun prospektus anda tadi. So far kita dah pergi dua, kita dah pergi content, kita dah pergi abstract ataupun executive summary. Okey, untuk pengenalan ketiga, nyatakan jenis perniagaan yang dijalankan. Anda berniaga apa? Kena beritahu lah. Anda berniaga apa supaya orang faham. Oh, dia ni berniaga jual kereta, dia ni berniaga ini, dia ni berniaga ni, kena clear. So kena pastikan anda memastikan benda ni ada. Lokasi perniagaan, kat mana anda berniaga? Selangor, di Kelantan, Melaka, kena mention lah. Okey, tarikh perniagaan ni dijalankan. Okey, syarikat ni ditubuhkan pada bila? Contohnya katalah 30 Ogos 1995, kena mention. Lepas tu latar belakang dan corak perniagaan perlu disokong dengan fakta sebenar dan realistik. Bagaimana perniagaan anda? Mungkin kalau kata anda melaksanakan macam ni saya nak ceritakan supaya lebih clear, sebab nanti nampak macam jenis perniagaan dan corak perniagaan tu macam lebih kurang sama. Rasanya macam benda yang hampir sama juga, latar belakang dan corak perniagaan. Rasanya benda yang hampir sama, jenis perniagaan yang anda jalankan dan juga corak perniagaan. Okey, macam ni. Mungkin macam ni. Katakanlah macam untuk projek anda menjalankan perniagaan secara apa? Kita ada persorangan, kita ada perkongsian. So itu juga corak perniagaan anda. So satu kumpulan ada 4 orang. So anda merupakan menjalankan perniagaan bundle ni secara perkongsian. Mention kat situ. So far kita tak adalah mendaftarkan syarikat awak. So kita boleh menganggapkan kita ambil feel macam kita buat perniagaan betul-betul. Walaupun anda tak buat main-main ataupun kaedah bukan serius, tapi kita menganggapkan anda sekarang ni nak buat perniagaan ni secara serius, ataupun perniagaan ni dah ada, anda nak buat pinjaman kepada pihak bank untuk membesarkan syarikat anda. So macam ni lah, kita set macam ni. Anda dah jalan perniagaan anda, katalah dah setahun. Okey, anda nak buat pinjaman kepada pihak bank untuk memperbesarkan syarikat anda. So saya harap faham. Anda dah ada perniagaan anda dah jalan selama setahun. Maksudnya dalam setahun ni anda dah ada akaun kewangan, anda dah ada penyata kewangan. So dalam anda punya business plan dah ada untuk setahun. So anda katalah anda sekarang ni 31 bulan 10 2020. So anda dah ada untuk 2019 punya penyata akaun. Okey, saya harap awak clear kat situ. Perniagaan anda dah jalankan perniagaan selama setahun. Kita punya purpose untuk business plan ini adalah membuat pinjaman kepada bank untuk membangunkan, memperbesarkan syarikat anda. Okey, objektif. Nyatakan secara jelas tujuan penyediaan rancangan ini. Okey, macam saya cakap tadi, kita buat business plan ni untuk buat pinjaman. So clear kat situ lah. Sebagai kalau kita tengok contoh kat situ, untuk membuat memohon bantuan kewangan kepada Bank Pembangunan Malaysia. Tak kisahlah anda nak buat dengan bank apa, tak kisah, tak ada masalah. Kan? Just kita faham, kita punya objektif business plan anda ni adalah untuk membuat pinjaman, memperbesarkan syarikat anda. Okey, business background. Apa kita punya business background ada berapa? Ada 11. Nama perniagaan. Reka lah, perniagaan apa? Contohnya Amha Resources ke? Banyak ni. Alamat perniagaan, so belasah lah. Alamat, okey, apa beza alamat perniagaan dan alamat surat menyurat? Kadang-kadang alamat dia berbeza. So kalau kata alamat anda sama, so tak payahlah, samalah. Nombor telefon sangat penting lah, pihak bank nak telefon awak. Jenis perniagaan macam saya cakap tadi, perniagaan perkongsian dan sebagainya, kena mention kat situ. Aktiviti utama perniagaan anda jual apa? Kata keropok dori, so mention lah keropok dori lah, itulah main anda. Mungkin anda nak jual kulit ikan lain pula kan, kena mention kat situ. Okey, tarikh perniagaan dimulakan bila anda start berniaga. 1 tahun lepas kena ingat kita dah berniaga setahun. Kita anggapkan kita dah berniaga setahun. Nombor pendaftaran perniagaan, okey, macam contohnya ada UT. Ada banyak tu, awak bantai lah. Benda ni bukanlah menjadi saya nak betul-betul kan, just anda reka apa saja whatever nombor pendaftaran perniagaan. Modal perniagaan sebelum ni kita starting berapa? Sebelum setahun awak dah berniaga setahun, okey, berapa modal perniagaan itu? Mungkin awak letak 10,000. Mention lah 10,000, 5,000. Janganlah tak 100. Ini kan kata kita bermain dengan khayalan.
Hayalan kumpulan Rafish. Hayalan Rafish ke? Tak ingat lah. BE ke Rafish. Okey, nama bank, kebiasaan bila kita berniaga, kita tak boleh pakai akaun persendirian, kita kena pakai akaun perniagaan. So dia punya method ada berbeza sikit. So nanti tak apa, untuk tugasan ni belasah lah. Nombor akaun bank pun belasah lah. So dalam business background kena ada 11 perkara ni, jangan lupa. So saya dah cerita 11. So nanti boleh tengok satu persatu untuk anda nak start untuk buat kita punya kita punya business plan. Okey, owner background, pemilik syarikat. Nama penuh, nombor IC, umur, jantena, alamat tetap, nombor telefon, status perkahwinan, kursus yang pernah dihadiri. Kena ingat bila kita berniaga ni, kita memang kena hadir banyak kursus supaya kita banyak pengalaman. Mungkin anda kena mention, kalau kata anda pergi kursus kewangan, anda pergi kursus contohnya anda bundle kursus keusahawanan, kursus FB ad, kursus Instagram, kan itu lebih fokus kepada marketing. So whatever kursus, dia akan membantu anda menunjukkan anda punya repo dengan bank ataupun pelabur anda ni seorang yang betul-betul berdedikasi untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kenapa? Anda menghadiri banyak kursus supaya seorang usahawan itu ataupun seorang pemilik syarikat itu mempunyai banyak pengalaman dan juga knowledge. Skill, skill apa? Mungkin anda ada komputer apa-apa, mention lah. Anda ada skill ni, anda kalau kata anda seorang pemilik syarikat akaun, anda ada skill ni, anda ada banyak sijil yang banyak, so mention kat situ. Pengalaman, sebelum anda buka syarikat, anda bekerja dengan A, B, C, D, E, F, mention kat situ. So lagi banyak, lagi bagus kan? Lagi lama, lagi mahal. So kerja sekarang, so katalah memang anda bekerja owner di syarikat A, so mention kat situ. Dan juga jika anda ada bisnes lain, selain anda buka kedai bandel, anda juga ada kedai gunting rambut, mention kat situ supaya bank nampak, oh Mamat ni memang seorang yang hebat, banyak bisnes dia buat ni rupanya Mamat ni kan. So kenapa dia nak pinjam sangat? Sebab dia memang nampak benda ni boleh pergi jauh, so dia buat pinjaman macam tu. So itu yang keenam. Project background, lokasi tapak projek, building type, structure, condition, shape, size and value building. So kalau katalah kita punya projek kita nak membesarkan syarikat, contohnya kita ada di Melaka sekarang ni, saya nak buka satu syarikat saya. Maksud saya punya HQ di Melaka, saya nak buka satu kedai lagi di KL contohnya. So itulah lokasi tapak projek baru. Sebab itulah awak nak buat pinjaman. Kenapa? Awak nak buat sewa bangunan, awak nak bayar pekerja, awak nak beli barang-barang perabot, sebagainya. Kat situlah kena mention kita punya projek kita kat mana. Okey, organisasi plan, pengurusan, nyatakan misi dan objektif organisasi, nyatakan struktur organisasi perniagaan. So dalam syarikat kita kena ada kita punya managing director dan sebagainya. Kena mention, kita kena tunjukkan kita punya carta ahli organisasi kita dengan clear. Berapa ramai pekerja kita, apa kita punya misi syarikat kita, kena mention. So bila syarikat ada misi dan objektif, kita nampak, pelabur akan nampak ataupun bank nampak memang syarikat ni serius dalam membuat sesuatu pekerjaan. Okey, ni contoh ni contoh. So table position, dia tulis kat tu dengan dan juga jumlah pekerja. Kita ada seorang general manager, kita ada kerani 3 orang, kita ada salesman 10 orang. Ni contoh So anda boleh buat macam-macam rupa. Ni contoh yang ada dalam nota yang Puan Farhana sediakan. Inilah dia, ni contoh dia. Lepas tu job description ataupun maksudnya dia punya kerja. So apa yang Puan Farhana share dalam ni adalah pengurus kewangan. So dia prepare annual budget for business, dia provide business financial report dan juga dia control and manage the use of business resources. So katalah anda ada 4 orang, untuk anda kita hanya ada 4 staff lah kan. Tak payah ramai lah. Kalau kumpulan awak 3 orang, pekerja awak mungkin kita punya big boss ada 3 orang, tapi anda boleh mention anda ada 10 pekerja. So dalam 3 orang tu siapa jadi managing director, siapa jadi financial manager, siapa jadi supervisor, pandai-pandai lah Ijaz. Bukan betul-betul pun kan, tapi kena ada kita punya job description ataupun job function, nama lain dia. Ni contoh contoh ni untuk guideline anda. Okey, style selain tu kita ada imbuhan para pekerja. So kena ingat bila kita berniaga kita kena mention gaji kita berapa.
So macam contohnya general manager gaji dia 5,000, dia punya EPF. Sebab anda kerja swasta, anda kena mention EPF. Anda juga kena bayar SOKSO. So gaji sebulan anda 5,750. Itu manage untuk pengurus kewangan pula 2,500. Itu dia punya imbuhan bagi para pekerja. Kena ingat kita di swasta, kita di EPF, kita ada SOKSO. Sebab kita tidak ada pencen. So benda ni kena bayar. So pecahan EPF dan SOKSO ada pecahan dia ada sum of percent dia. So itu saya tak ingat lah. Tapi sebagai, katalah anda sebagai pengurus one day, anda kena ikut arahan kerajaan. Jika anda langgar, jika anda gagal, masalah dekat syarikat anda nanti. Okay, leave of furniture and office needed. So ni dalam syarikat di tempat baru, apa yang dia nak? Dia nak ada 2 komputer, harga dia 8,000. Dia nak beli printer, harga dia 1,000. Dia nak photostat machine, dia ada 1. Dia nak 5,000, so 14,000. So ni benda-benda. Kenapa keperluan kita nak pinjam sebanyak 500,000 contohnya? Kenapa kita nak pinjam sebanyak 50,000? So kita kena listkan. Ini anggaran pembelian barang kita di tempat baru nanti. Ini contoh-contoh. Okey, senarai perbelanjaan pentadbiran. Okey, di tempat baru, contohnya untuk bayaran gaji dan segi imbuhan kepada pekerja dah 8,625, perabot pula 14,000. So total berapa ribu kat situ. Ini sewa, kita nak sewa bangunan baru tu 1 bulan 2,000. So ini contoh projek baru kita macam ni, sum amount macam ni. Kita dah kena tuliskan keperluan kewangan kita. Jangan ada silap. Maksudnya kita pinjam banyak tu, kita akan guna banyak tu. So janganlah kita pinjam banyak tu, sebenarnya kita dah tersilap tulis, kita yang penat. Kalau kita ada bajet kita sendiri tak apa. Kalau kita kekurangan bajet, kita memang mengharapkan daripada pinjaman ataupun pam daripada, orang kata biasa kita guna perkataan pam daripada kita punya bankers ataupun kita punya pelabur tadi. Kita silap kira, kita rugi, pening, kita nak cari lagi duit kat mana kan. So kena buat betul-betul. So benda ni memang kena sit down, fikir betul-betul. Kalau kita bekerja, syarikat kita mempunyai lebih daripada seorang pekerja, ataupun kita tadi ada perkongsian, kita kena cerita betul-betul, kita kena list betul-betul. Itu contoh marketing plan. Yang ke-9, penerangan mengenai produk perkhidmatan yang ditawarkan berkaitan dengan kehendak dan keperluan. Profil pelanggan merupakan kumpulan sasaran yang sangat penting. So ini marketing plan, kita kena betul-betul fokus. Sebab tu dia punya lain pula. Ukuran pasaran dari segi unit penjualan atau ringgit Malaysia atau kedua-duanya. Pesaing utama di pasaran, senaraikan kekuatan dan kelemahan pesaing dan jadikan ia sebagai satu indikator. So kena ingat tu, bila kita berniaga, kita punya profil pelanggan kita, customer segment kita siapa, kena clear. Baru kita boleh jalankan marketing cun-cun. Lepas tu, apa lagi? Ramalan penjualan untuk tahun pertama dan ramalan penjualan tahunan untuk tahun kedua dan ketiga, yang sama ada penjualan secara tunai, kredit dan kedua-duanya. Strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai jualan yang diramalkan, contoh produk baru, harga yang ditawarkan dan promosi yang dijalankan. So marketing plan memang kena betul-betul fikir. Maksudnya kita buat kajian sebenarnya. Maksudnya marketing plan, kalau kita nak buat perniagaan kat sini di tempat baru, mungkin contohnya di HQ di Melaka, okey. Kenapa kita nak buka di KL? Sebab apa? Kita kena kaji. Mungkin sebab tu yang bila kita dah buat kaji, kita dah ada customer segment kita, kita dah boleh setting kita punya marketing plan. Baik-baik kat situ, insya-Allah perniagaan tu akan jadi. Itu elemen yang ke-9. Okey, kita tengok dia, detail of marketing expenses. Penggunaan untuk marketing apa dia? Kita perlu kenderaan. Mungkin kena bergerak. Kita punya staff kita kena bergerak. Kalau kata saya nak pergi ke Jabatan Kerajaan, kita buka booth dan sebagainya, kita akan ada perbincangan dengan orang kat sana. So kena ada kenderaan lah. So ada amount dia. Kalau kita jalan secara FB ad, kita jalan secara YouTube, kita jalan secara Instagram, kita jalan secara surat khabar, TV dan sebagainya, ada some amount dia. Dan juga insurans. Penting lah insurans kan. So memang kalau kita pernah dengar, kadang-kadang produk tu dia punya pemasaran, dia punya kos iklan dia lebih mahal daripada ni. Sebab tu macam kita tengok kita akan tengok Pizza Hut ada, kadang-kadang ada yang paling best Roti Gardenia. Pizza Hut, McDonald, Roti Gardenia yang kita rasa dah cukup popular. Milo kita rasa cukup hebat, dah tak perlu diperkenalkan lagi, tak perlu nak ada promosi lagi. Kalau kita perasan, memang ada je dalam TV. Nampak, walaupun kita dah kenal, kita dah tahu dah, tak perlu lagi ada iklan lagi dalam TV, dalam surat khabar dan sebagainya.
dalam YouTube pun ada, dalam FB pun ada, memang ada, kita dah tahu. Tetapi mereka sentiasa push lagi dia punya marketing sentiasa, setiap hari, setiap bulan, dan saya rasa non-stop dia punya pump, dia punya iklan di mana-mana supaya kita customer mengingatkan mereka di hati, di jiwa kita. Bila kita nak beli, dia nak beli produk ni sebab dia dah hari-hari bermain dekat kita punya dalam minda kita. Nampak orang berniaga bila nak untung bilion juta, dia push untuk promosi hebat-hebat kau ni. Dia habis banyak tak ada masalah sebab dia punya return balik memang dahsyat. Okey, yang ke-10, production plan. Okey, ini bahagian ini lebih tertumpu kepada perniagaan dalam bentuk pemprosesan atau pengeluaran, proses pengeluaran dalam bentuk carta alih, bahagian pengeluaran dan waktu operasi perniagaan selari dengan target penjualan berdasarkan rancangan pemasaran, keperluan bahan untuk penggunaan bulanan dimasukkan dalam jadual, anggaran pembelian bulanan untuk tahun pertama, juga anggaran belian bahan untuk tahun kedua dan ketiga. So, production plan ni lebih tertumpu kepada perniagaan dalam bentuk pemprosesan dan pengeluaran. Dia lain sikit. Yang elemen yang ke-10. Kita tengok contoh. Dia ada contoh ni. So dia buat dalam bentuk jadual. Material type dia ada sand pasir. Lepas tu kuantiti yang nak digunakan sebanyak 10,000 tan. Dalam stok mereka ada 500 tan, tak cukup. Okay, price per unit, so some amount, dan total purchase ada some amount. So ini contoh ni contoh apa yang Puan Fana masukkan dalam slide dia. So mungkin anda ada idea lain, anda buatlah. Tetapi yang saya perasan memang elemen yang ke-10 lebih kepada bisnes yang tertumpu kepada dalam bentuk pemprosesan dan pengeluaran. So kalau kata sesuai dengan perniagaan anda masukkan production plan. Kalau kata anda tak melibatkan pemprosesan, pengeluaran, so anda beli je. So lain lah. Kalau kata anda bundle, dengan bundle memang tak ada pemprosesan dan pengeluaran, kan, betul tak? Dia just beli jual. Dia tak ada pembuatan. Kita just stok masuk dan stok keluar. So ada sikit, tapi mungkin anda kena ubah sikit. Stok di tangan anda berapa unit kasut sekarang ni, kita letakkan material type ataupun quantity type bundle 1 daripada Japan, kita ada quantity use, kita ada quantity di tangan kita ada 20 tan contoh. Kita ada stok. Awak kena ubah sikit. Tak mungkin dia jadi kena ubah sikit mengikut perniagaan anda. Okey, yang ke-11 ada lagi. Contoh yang kat sini pula, list of position and amount of labor operation. Production operator kita ada 20 orang, monthly salary some amount, EPF so dan some amount. So ini contoh lah dalam berkaitan dengan elemen yang ke-10 production plan, kena ada juga masukkan. Okey, lagi kalau list of machine dan equipment, dia ada mesin jahit, supplier dia kedai hong, so amount dan berapa dia ada mention kat sini. Ni contoh, anda boleh ubah ikut anda punya perniagaan. Yang ke-11, bahagian keuangan, sangat penting. Bahagian ini penting kerana semua maklumat kewangan untuk pentadbiran, pemasaran dan operasi akan dirujuk di sini. Anda punya bank, anda punya pelabur akan lihat kat sini. Penting. Kadang-kadang dia tak tengok depan pun. Dia bagi tu financial planning ataupun penyata akaun, dia akan tengok situ. Sediakan kos pelaksanaan buat projek baru untuk mengetahui jumlah kos yang akan terlibat dalam memulakan satu projek. Macam kita cakap tadi, anda dah berniaga setahun, anda nak upgrade syarikat anda, so kena sediakan kos. Kena tuliskan kos-kos yang betul untuk anda buka satu cawangan lagi ataupun besarkan syarikat anda dekat mana pula, kena mention kat situ. Merancang sumber kewangan untuk membayai pelaksanaan projek baru. Sebab kita nak besarkan syarikat, membuat ramalan kedudukan kewangan perniagaan dengan menyediakan prestasi aliran kewangan. So bila kita nak buat projection ataupun ramalan, dia berdasarkan juga penjualan kita tahun lepas. So macam saya cakap tadi, anda memang akan ada ramalan perniagaan anda, termasuk ramalan perniagaan ni adalah bersandarkan kepada penyertaan akaun anda tahun lepas dan juga aliran perniagaan anda tahun lepas. Lepas tu meramal dan mengetahui keuntungan kerugian perniagaan pada tempoh akhir tutup akaun untuk mempersiapkan laporan untung rugi dan syarikat, menyediakan jadual susut nilai aset tetap, jadual pembayaran pinjaman dan sewa termasuk jadual bayaran ansuran pembelian. So kita clear dekat situ, kita nak buat pinjaman baru, jika kita ada pinjaman sebelum ni kita mention. So ini anda kena create lah. Katalah anda ada buat pinjaman dengan ni bank, contoh bank A,
So anda kena mention yang contohnya anda pinjam buat sebelum ni, anda pinjam contohnya 50,000 dan anda buat pembayaran selama 3 tahun. So kenapa anda nak pinjam 100,000? Kena anda nak besarkan, tapi kena mention kat situ anda punya cara pembayaran anda. Adakah pola pembayaran anda mantap? Adakah anda kejap bayar kejap tak bayar? So itu menjadi orang kata track record untuk bank check anda layak buat pinjaman baru sebab anda memang mempunyai pembayaran bank yang baik. Sebab tu penting kalau kita nak buat pinjaman bank pun, kalau kita buat pinjaman bank, contoh nak beli kereta baru sebagainya, dia akan tengok track record kita yang lepas. Mamat ni bayar tak? Memang dia buat pinjaman yang bagus, dia buat pinjaman, tapi cara dia bayar, dia bayar tak? Jangan dia pinjam sekali bayar tak bayar, bayar tak bayar, bayar tak bayar. So masalah. So kita menganggapkan anda pernah buat pinjaman bank sebelum ni, tapi anda kena masukkan data tu, maksudnya dokumen sokongan yang menunjukkan anda buat pembayaran secara berkala yang baik. So memang senang anda dapat pinjaman daripada bank untuk buat pembesaran ataupun membangunkan perniagaan kita yang untuk next project pula. Okey. So ni dalam financial planning. So ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So ini kebiasaannya kita punya, kita akan share dengan orang kita punya account kita. So account tak boleh nak menipu, kita kena clear, kita kena buat penyata, kita kena buat segala-gala penyata yang ada. Maksudnya apa saja yang kita buat pinjaman kena buat secara telus, supaya bila orang nak membantu kita dari segi pinjaman baru, orang akan percaya dengan kita bahawa kita memang menjalankan perniagaan dengan tersusun, teratur dan baik. Alright, bagi ke 12, Project Implementation Schedule. Jadual ini disediakan untuk menunjukkan tahap sesuatu prestasi perniagaan bagi perniagaan yang dijalankan. Biasanya ia menunjukkan kemajuan perancangan sesuatu operasi sehingga pelaksanaannya. Jadual-jadual ini dibentangkan menggunakan grafik yang jelas untuk menunjukkan semua aktiviti yang akan dibuat, sedang dibuat dan setelah dibuat. So chart mungkin nama lain saya boleh katakan di carta perbatuan lah. So apa yang berlaku dalam masa 6 bulan, 6 bulan lagi dan juga 6 bulan lagi, kita menunjukkan, katalah kita start, contohnya saya buat contoh, katalah sekarang ni bulan 10 kita nak buat pinjaman, katalah kita buat pinjaman kita nak dalam bulan 12. So bulan 12, bulan 1, bulan 2, 2021, apa yang berlaku selama 3 bulan awal. Katalah duit masuk bulan 12, kita mula set up syarikat, mungkin tempat baru 2 bulan pertama. Mungkin 2 bulan kemudian barang akan start masuk. Mungkin bulan seterusnya kita mulakan perniagaan kita dan sebagainya. Kita kena mention. Sebab tu dia punya project implementation schedule. Jadi bank tahu kita punya progress. Betul, itu kita nak tahu progress kita. So bila kita tengok kita dah ada hala tuju, kita dah ada schedule untuk kita punya project baru ni, bank dengan senang hati bagi pinjaman. Lagi tak? Summary dan juga appendix. So ini adalah slide terakhir saya. Summary ataupun rumusan pernyataan untuk meyakinkan pihak tertentu mengapa projek harus diteruskan, atau pinjaman mesti diluluskan, atau lesen mesti diluluskan dan sebagainya. Kena recap yang tadi daripada perkara pertama sampai perkara 12, kita recap dalam summary untuk meyakinkan, maksudnya ayat-ayat mantap terakhir ni kita nak pump satu kali lagi, ayat-ayat padu, supaya bank bila tengok kita punya summary memang mantap, dengan kita sertakan juga dengan yang ke-14 tadi, supporting document tadi, supaya orang yakin dengan kita punya paperwork. Kan ada nama lain, kita ada business plan atau business plan, kita ada rancangan perniagaan, kita ada apparatus tadi, prospectus dan sebagainya. Kita ada banyak nama tadi kan, ataupun paperwork tadi. So banyak nama tadi kan. So bila kita recap dalam elemen summary yang baik, kita punya pihak bank, kita punya pelabuh yakin dengan apa yang kita mentionkan, dan dia rasa yakin dengan data-data yang kita berikan dengan supportive document. So insyaAllah kita akan dapat pinjaman daripada mereka. So pentinglah rancangan perniagaan, business plan ni sangat penting bagi seseorang usahawan untuk mengembangkan syarikat dengan kita membuat pinjaman. Kalau purpose kita buat pinjaman lah,
Kalau purpose kita punya rancangan perniagaan untuk memberi report setahunan kepada kita punya pelabur, itu lain. Dia tengok tujuan kita bangunkan benda ni. Okey, saya harap clear. Kita ada 14 elemen dalam business plan. So soalan nanti saya akan berikan, just saya nak mention bahawa anda menganggapkan anda telah menjalankan perniagaan, maksudnya kelas saya telah kita perlu menganggapkan kita dah jalan perniagaan selama setahun sebelum ni. Setahun. So apa yang tujuan anda membuat business plan ini adalah untuk anda mengembangkan, memajukan perniagaan anda. Ingat, itulah tujuan utama kita membuat business plan ini. So clear untuk soalan dia nanti secara detailnya ada ruangan komen dalam video YouTube saya nanti. Untuk saya akan uploadkan video ni. So terima kasih. InsyaAllah kita akan, selepas ni kita akan upload video kita yang terakhir untuk bab kelima yang fokus kepada Instagram dan juga FB. So mana kekurangan saya, kelemahan saya, minta maaf. Saya harap perkongsian saya yang sedikit ni dapat memberi anda idea. Mungkin sesiapa yang dah tahu, Alhamdulillah. Yang tak tahu, jadikan dia mungkin sedikit sumber rujukan, ditambah-tambah dengan rujukan-rujukan yang lain, jadi anda lebih clear dan faham. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari saya. Saya Ham. Terima kasih.